yang ada Nabi Musa AS. Bila Allah SWT tanya, tidak bermaksud dia tidak tahu, ya, tapi ini kaedah komunikasi, ya, cara berbahasa dengan hambanya, ya. Bagaimana kita bila berjumpa dengan jiran, kadang-kadang kita ni sampai tak tahu nak tanya apa benda, tengok dia jemur kain, kita tanya lagi, jemur kain ke tu, ya, padahal kita tahu dah, ya. Kaedah komunikasi. Sebab nak tanya benda lain berasa tahu semua dah. Nak tanya makan tengah hari lauk apa hari ni, berasa tahu dah. Sebab zaman sekarang kan zaman Facebook, ya. Beli tin sardin letak dalam Facebook. Jadi kita tahu jiran kita ni, walaupun kita tak tanya tahu dah, ya. Musim-musim GST ni makan lauk sardin je. Jadi tak tanya dah kita, tak tergamuk nak tanya kita. Tapi kita berasa nak bercakap dengan jiran. Seminggu sekali boleh tengok muka. Jadi tak ada modal sangat nak tanya apa dia. Tengok dia jemur kain, kita pun tanya, jemur kain ke tu? Ni maknanya bukan kita sebab tak nampak, tapi communication skill. Kalau orang motivasi ni dia tahulah apa jua istilah ni. Jadi Allah SWT ni bila sebut begitu, hal atak hadis Musa, cara nak peringat Nabi kita SAW. Tolong ingat balik konsep dalam bahagian pertama ayat yang disebut dari ayat pertama sehingga ayat ke-14 ni adalah konsep yang mana kesnya adalah bermula pada ayat 15. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta tolong ingat semula cerita Nabi Musa alaihi salam. Apa dia? Hal ataka hadits Musa, tidakkah pernah sampai padamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Nabi Musa alaihi salam? Maknanya tolong recall balik, ya. Inna dahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuha, bil wadil muqaddas tuha. Ketika mana Allah SWT memanggil Nabi Musa AS di satu lembah yang dinamakan lembah tersebut ialah lembah Tua. Cerita ni cerita yang panjang lah, cuma kita ringkaskan. Bila mana Nabi Musa AS bersama anak dan isteri melalui satu lembah, ya, dari satu tempat ke satu tempat, yang mana pada saat dan ketika nak berhenti sekejap. Kalau kita zaman sekarang ada senang, apa jua kemudahan ada semua sekali, ya. Tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam nampak ada satu cahaya di balik gunung, ya, di balik bukit. Bila nampak cahaya tersebut berasa nak pergi, pasal nak ambil, nak oleh sebab cahaya ni biasanya api, ada api lah. Bila ada cahaya ni biasanya ada api. Jadi nak pergi tu, nak ambil api, nak jerang air ke, nak masak makanan ke apa semua sekali. Jadi bila pergi ke lembah tersebut ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang bagaimana yang kita tahu dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala sebut wa kallamallahu Musa taklima, ya. Kehebatan Nabi Musa AS ni antaranya ialah boleh cakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ini disebut dalam surah Taha, ya, bila mana sambungan daripada ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah SWT tanya kepada kita, pada Nabi Musa AS, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa AS? Maka konsep cakap dengan Allah SWT ni, walaupun kalau kita nak ambil pengajaran, cerita ni letak dalam zaman kita. Kalau kita ni tak ada, kita kata direct reply daripada Allah SWT. Kita sebut ni macam kita berdoa ni, kalau kita kata mudahnya kita bercakap lah. Tapi nak kata konsep tu masih ada. Nabi Musa AS cuma kelebihannya boleh cakap dengan Allah SWT, ada perbualan secara langsung. Cuma walaupun sekarang ni kita kata kita ni tak ada perbualan secara langsung, tapi kita boleh ambil konsep. Apa konsep tersebut? Bila mana ditanya wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Satu soalan ditanya, tiga jawapan dijawab. Ini kita boleh ambil konsep ni, maknanya dalam doa, ya. Nak kata bahawa doa kita ni kalau boleh jangan biasa-biasa atau pendek-pendek, ya. Kalau boleh panjangkan, ambil ibrah daripada cerita Nabi Musa AS. Tuhan tanya satu soalan saja, dijawab tiga jawapan, ya. Qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha, tak puas lagi bercakap, wa ahushu biha 'ala ghanami, wahai Tuhan, ni tongkat yang aku bila berjalan aku tekan bumi, dan aku guna tongkat ni untuk syushu wa ahushu,
syuh apa nama ni, ghanami ni binatang ternakanku, kambing bibi apa semua sekali, waliya fiha ma'arib ukhra. Tak puas lagi bercakap, tambah lagi waliya fiha ma'arib ukhra. Dan tak puas lagi bercakap ni, tambah lagi ada lagi lah beberapa lagi kegunaan lain. Ya, kita apa nama ni ambil pengajaran daripada kisah ni, maknanya kita kena ambil tak puas kita ni kena bercakap dengan Allah SWT. Ya, dalam konteks sekarang maknanya doa lah. Ya, doa ni kalau boleh apa nama ni panjangkan kepada Allah SWT. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam satu ayat yang lain wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, ini ayat-ayat yang merangsang kita untuk kita ni memperbanyak apa nama doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal ataka hadits Musa idnadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Ketika mana Tuhannya ataupun Allah SWT apa nama ni memanggil Nabi Musa AS di lembah suci, iaitu lembah Tua. Nama lembah tersebut ialah lembah Tua. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu pada Firaun. Kata Allah SWT, innahu tagha. Sesungguhnya dia telah tagha ni maksudnya melampaui batas. Tagha kita kadang-kadang kita sebut dalam bahasa Melayu tagut. Ya, tagut ni bahasa Arab tapi dimelayukan. Ya, tugyan. Tagha ni maknanya apa nama ni exceed the limit. Ya, kita ni hamba Allah SWT. Macam kalau kita kata beginilah mudah, kita hamba Allah SWT ni kita menumpang di atas bumi dia. Macam kalau kita nak buat perbandingan, kita pergi ke sesebuah rumah kawan kita ataupun sesiapa di kalangan kita. Bila kita masuk ke rumah kawan kita tersebut, ada limit yang kita boleh pergi, ada limit yang kita tak boleh pergi. Contohnya setakat ruang tamu cukup lah. Ya, tak boleh masuk bilik apa nama ni tidur utama. Nak buka pintu hintai pun tak boleh. Ya, nak pergi bilik air minta izin dulu. Dalam rumah minta izin nak pergi bilik air. Cara kita ni beradab dengan tuan rumah. Nak masuk dapur pun boleh ke nak tengok dapur ni. Maknanya kalau kita ni ada sikap-sikap semini, kita digelar sebagai tetamu yang beradab. Ada jenis orang dia masuk rumah sebab atas kita kata take for granted. Kawan Facebook, ya, bukan pernah jumpa pun, sebenarnya kawan Facebook. Bila masuk ke rumah ni sampai buka pintu bilik, ya, sampai pergi ke dapur, buka habis pintu nak tengok apa semua sekali. Jenis kita kata tetamu tidak beradab. Jadi Allah SWT dengan kita pun sama. Kita hidup atas muka bumi dia ni, umpamanya kita ni apa nama melawat rumah dia, dan ada benda yang kita kena buat, yang kita boleh buat, ada benda yang kita tak kena buat, yang kita tak boleh buat. Jadi bila kita ni melampaui batas ataupun bila kita ni patut tak buat, kita buat. Ya, sampai bila tuan rumah sila masuk ni tak duduk di ruang tamu, patut duduk di ruang tamu. Ya, kita ni pergi masuk buka pintu bilik utama nak tengok luah mana pintu bilik apa nama ni bilik utama ni, dipanggil tidak beradab. Ia disebut sebagai qara. Ya, qara ni maknanya melampaui batas. Padan setakat ruang tamu sudah lah. Ya, bila mu buka pintu bilik utama dah tak minta izin aku, kata aku masih sempah apa semua sekali, kenapa sangat mu tidak beradab. Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai qara. Jadi dalam ayat ke-17 ni disebut Firaun qara ni pasal banyak benda yang dibuat ni exceed the limit. Maknanya melampaui garisan. Dia hamba, dia makhluk. Ada khalik iaitu Allah SWT. Antaranya apa dia? Bunuh anak perempuan, bunuh anak lelaki, ya, tinggal anak perempuan. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Banyaklah kalau kita tengok dalam pelbagai ayat disebut yuzabbihuni, sembelih, ya, sembelih anak lelaki, ya, sehingga cerita Nabi Musa AS ni kalau kita tengok dalam suratul Qasas, sehingga mak ni terpaksa beri pada kakak Nabi Musa AS, bawa lari dalam hutan, letak dalam box, letak dalam bekas, dialir melalui sungai Nil, yang takdir Allah SWT akhirnya sampai juga kepada istana Firaun. Ceritanya panjanglah, dipelihara oleh keluarga Firaun apa semua sekali. Tapi nak sebut bahawa exceed the limitnya, ya, melampaui batasnya apa nama ni, sehingga melakukan perkara yang asalnya hak Allah SWT. Macam dalam contoh kes itu sebut tadi ialah membunuh anak lelaki, membiarkan hidup anak perempuan. Bunuh ni
ataupun kita kata mencabut nyawa ni, ya, hak Allah SWT. Cuma dalam agama kita Islam ada yang mana ianya dibolehkan tetapi mesti ada justifikasi. Contohnya bila mana dihukum mati. Kalau kira nyawa ni hak Allah SWT, sehingga Islam mengajar pada kita kalau bunuh dibalas bunuh. Tempat kita pun dalam kanun keseksaan, hukuman bunuh, kesalahan bunuh, dibalas bunuh, ya. Pasal nyawa ni tidak hak kita saja kita nak keluar pergi bunuh orang, tak boleh. Baik, maknanya asalnya tak boleh kita bunuh orang, tapi ada situasi boleh kita bunuh orang. Macam mana? Contohnya bila mana ada justifikasi dari segi undang-undang, ya, bila dilakukan pembunuhan, kesalahannya, maka kesalahan tersebut ataupun hukuman tersebut lah bunuh. Maka yang tukar kata ni hakikatnya konsep asal tak boleh bunuh orang, tapi oleh sebab ada justifikasi dari segi agama dan undang-undang, maka boleh bunuh orang. Termasuk kalau bunuh dibalas bunuh. Tempat kita ni ada satu lagi hukuman yang boleh menjatuhkan hukuman bunuh, iaitulah hukuman mengedar dadah, ya, bila ada amount tertentu, jumlah tertentu, berat tertentu, ya, yang capai kepada kapasitinya ataupun jumlah yang membolehkan hukuman bunuh dilaksanakan, anda kata didapati bersalah, maka ini juga situasi yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Baik. Jadi Firaun ni antaranya dia tara ni kerana membunuh tanpa sebab, ya, termasuk bersikap diktator. Diktator ni maknanya tak dengar buah orang, ya. Dia memerintah tak dengar buah orang, penasihat dia tak dengar, menteri dia tak dengar, dia memerintah ikut suka hawa nafsu dia, ya. Juga disebut sebagai tara. Termasuk juga Firaun ni mengaku, yang lebih teruknya adalah mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, yang kita tengok dalam ayat ke-24. Zaman sekarang ni ramai orang cerdik-cerdik lah. Boleh jadi tak ada yang kita kata mengaku sebagai Tuhan, nampak sangat bodoh, ya. Kalau ada orang isytihar, aku ni Tuhan, mu main sembah aku, nampak sangat bodoh, ya. Pasal zaman sekarang ni zaman ramai orang cerdik. Baik, dia tidak mengaku Tuhan ni tidak semestinya diungkap dengan kata-kata. Ada yang maknanya diterjemah melalui tindakan, melalui perbuatan. Dia tak sebut aku ni Tuhan, tapi dengan kuasa yang dia ada, dengan tindakan yang dia ada, dengan perbuatan yang dia buat, dengan tindakan yang dia laksanakan, nampak dia ni macam Tuhan. Tak boleh nak buat, tak boleh kita kata tak boleh nak take, ya. Ini juga disebut sebagai tara. Baik, tara ni maknanya melampaui batas. Pasal Tuhan ni Allah SWT, mu ni makhluk, ya. Baik. Faqul halaka ila an tazakka, kata Nabi Musa alaihi salam, halaka ila an tazakka. Jadi wahai Musa, mu pergilah pada Firaun, dia mengaruk dah ni dia ni, ya, mengaruk dah dia ni. Faqul halaka ila an tazakka, maka bila mu pergi pada Firaun ni, mu katalah pada dia, halaka ila an tazakka. Halaka ila an tazakka ni dari segi kaedah bahasa Arabnya adalah satu ajakan yang lemah lembut. Halaka ila an tazakka, orang putih sebut may I, ya, may I serve you, with food ke with drink ke, ya. Maknanya bila sebut may I ni, maknanya bolehkah saya, maknanya halaka ila an tazakka, maknanya ia dalam konteks begitu. Ini disebut sebagai uslub dakwah, ya. Uslub ni maknanya cara-cara dakwah, ya. Uslub dakwah ni, cara dakwah ni mula-mula kena berlembut dulu, ya. Tapi tidak semestinya berlembut ni sampai kita dipijak kepala, ya. Boleh pergi pada kekerasan. Sebab itu dalam Islam kita tengok ada tempat Nabi SAW berlembut, ada tempat Nabi SAW keras sampai berperang, ya. Ini yang kita kena faham dari segi uslub dakwah, ya. Perang-perang ni sampai pada tahap mempertahan agama ini sebagai salah satu daripada cara dakwah kita bila mana agama kita ditindah apa semua sekali, ditunjuk dalam pelbagai sirah Nabi SAW. Tapi mula-mula sekali kena menggunakan pendekatan diplomasi sebelum pergi pada pendekatan konfrontasi. Diplomasi ni cara belum, mu nampak tak faham Islam yang aku nak bawa ni, mu nampak tak faham, kita jangan jerkah dia, ya. Kita panggil dia, dialog dengan dia, wacana dengan dia, seminar dengan dia, forum dengan dia, apa semua sekali dengan dia.
Kita betulkan hujah, kita dengar dia daripada nak kata apa dia. Kita pula nak kata apa, mu tolong dengar aku tolong dengar mu. Ini cara yang sebenarnya, terutama dalam isu sekarang, isu hudud tempat kita ni, ya, yang apa nama ni, banyaklah kalau kita nak ulah pasal hudud ni, ya, sampai walaupun kalau kita tengok lately, ya, atau recently ni, maknanya ianya sudah boleh jadi stigma tu sedikit demi sedikit apa terbuang. Alhamdulillah, 10-15 tahun lepas boleh jadi kita sendiri berasa takut nak sebut, ya, pasal kita terbayang bila sebut duduk potong tangan apa semua sekali orang Islam sendiri. Tapi alhamdulillah dengan beredarnya zaman, yang kalau kita tengok di tempat kita ni, ya, banyak dah kalau kira perkara berkaitan dengan hudud, ya, sama ada dibuat forum, dibuat wacana, dibuat seminar. Ni benda baik yang perlu kita suburkan, ya, dan begitu, dan itulah cara yang sepatutnya kita guna pakai dalam kita memahamkan. Tidak setakat kita sebagai orang Islam sendiri, yang hakikatnya kita ni sepatutnya jadi ejen dakwah, ya, pasal hudud ni, ya, bukan kita ni jadi orang yang menentang hudud ni dan segi hukum hakamnya, ya. Dan setakat pemerhatian kasarnya, insya-Allah tempat kita ni dari segi hukum hakamnya semua yakin kepada kewajipan. Zaman hari tu ada di kalangan kita sendiri, ya, solat tapi tolak hukum hakam hudud ni bahaya, ya. Sekarang alhamdulillah dari segi hukum hakamnya nampaknya semua terima lah, walaupun ada lagi yang tak terima, ya. Ini benda-benda yang perlu diusaha dengan lebih keras lagi. Cumanya bila apa nama ni, hudud ni juga dia begini, kita apa nama ni dalam sedikit masa yang berbaki ni, isu besar hudud, dia begini, kita sebut undang-undang jenayah Islam lah mudah, ya, at-tashri' al-jinai al-islami, bagaimana nak mensyariatkan hukum undang-undang jenayah Islam. Bila tersebut undang-undang jenayah Islam, dalamnya terangkum hudud, qisas, ta'zir. Cuma di kalangan kita ni sebab ada yang obses, ada yang fobia bila sebut hudud, pasal hari tu bila sebut begitu potong tangan, sampai kita tak sempat nak belajar hikmah, tak sempat kita nak belajar sirah, apa semua sekali berkaitan. Kita celak-celak mata, apa nama ni, boleh fikir sikit orang sebut hudud potong tangan, tu masalah, ya. Cuma nak sebut apa nama ni dalam minit-minit berbaki ni, di tempat kita ni isu paling besarnya adalah hakikatnya bagaimana tempat kita ni kuasa di mahkamah syariah yang sebenarnya itu isu utama. Anda sebut begini lah mudah, bila tersebut tadi undang-undang jenayah Islam yang terbahagi pada 3, hudud, qisas, ta'zir. Kekangan undang-undang jenayah Islam yang nak diguna pakai di negara kita ini, mula-mula sekali masalah political will, masalah apa nama ni, kuasa politik, ya. Ada kuasa tapi tak nak buat, itu masalah nombor 1 lah, ya. Masalah nombor 2 ialah masalah undang-undang. Masalah undang-undang ni berada pada, disebut dengan akta, dia panjang nama dia, cuma nak kita sebut mudahnya akta 355. Akta 355 ni perkara yang kita mudah nak ingat lah. Masalahnya pada mana? Pada 356, dekat-dekat akta 355. Bila orang sebut isu hudud, ini isu besar, akta 355. Nama panjang tu biar orang undang-undang lah dia hafal. Kita orang awam ni kita hafal akta 355. Baik, apa masalah di akta 355 ni? Peruntukan padanya 356, apa dia? 3 tahun penjara, 5,000 denda, 6 kali sebatang. Itu masalah paling besar, yang mana akta ni, bila sebab akta ni luluskan di parlimen, bila diluluskan di parlimen, akta itu kena pakai ke seluruh negara, yang menyebabkan negeri-negeri ini tak boleh bila menjatuhkan hukuman lebih pada 356. Konsep 356 tak ni, yang kalau kita tengok di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, apa semua sekali, hakikatnya ada dah enactment dalam negeri masing-masing. Kesalahan zina, kesalahan minum arak, kesalahan qazaf, ya, ada 4 yang telah ada hakikatnya dalam enactment negeri masing-masing, tapi tak boleh nak buat. Sebab apa? Akta 355 yang mana konsep menap ni, yang kita belajar, ustaz-ustaz mengajar kepada kita, arak ni kalau salah apa nama ni, disebab
sama ada dengan 40 kali sebatan ke atau 80 kali sebatan ke, balik pada hukum syarak. Tapi balik kepada tempat kita ni, berapa kali sebatan yang boleh digunakan pakai? 6 kali sebatan saja. Jadi ini yang perlu diperluas. Ini isu sebenarnya yang patutnya Parlimen kalau betul-betul jujur ni nak mendaulatkan undang-undang jenayah Islam, buka peluang. Pasal apa nak sempitkan undang-undang jenayah Islam ni? Ya, ini masalah besar dan banyak lagi lah kalau kira. Tuan-tuan, Ana ambil masa sikit lagi dengan izin. Ya, tak lebih 5 minit lah. Kalau masih ingat dalam lebih kurang 5 tahun lepas, kes di Pahang, ya, isu minum arak oleh Kartika Dewi Soekarno. Masih ingat ke? Ya, isu minum arak oleh Kartika Dewi Soekarno yang mengaku salah secara sukarela. Apa dendanya? Mahkamah di Kuantan menjatuhkan hukuman 5,000 denda, 6 kali sebatan. Ya, 5,000 denda, 6 kali sebatan. Tidak penjara lah. Baik. Dari asas intipati hukuman undang-undang jenayah Islam tidak betul begitu. Ya, tapi nak buat macam mana? Itu saja kuasa yang ada. Maknanya minum arak di Pahang ke, minum arak di Kelantan ke, minum arak di Selangor ke, kalau ditangkap, itu saja hukuman yang akan dikenakan. Sebab itu Parlimen perlu mengusahakan sesuatu. Peluang apa masalah ni? Ya, yang kes tersebut juga, yang kedua juga masalah belum kita berakhir ni ialah kerana ada campur tangan yang kita tahu hukuman tersebut tidak dikenakan. Sebab apa? Ada campur tangan daripada pihak berkuasa, cari sendirilah, ya, yang mana mengampunkan dosa minum arak tersebut atau kesalahan minum arak tersebut. Sebab apa? Sebab bila ia terlaksana, maka kes tersebut jadi duluan. Bila kes tersebut jadi duluan, maknanya bila berlaku kes-kes selepas pada ini, hakim dia kena ikut. Ya, kesalahan sama, minum arak apa semua sekali, patut kena begini. Ia disebut sebagai presiden dalam undang-undang. Ya, ini masalah besar juga yang perlu dibuang ni. Kuasa pihak berkuasa, ya, yang berkuasa pula, dia manusia juga, dia tidak Tuhan. Kesalahan minum arak ni kesalahan pada Allah SWT. Dia manusia juga, dia tidak Tuhan. Tapi tiba-tiba kita ada pertukaran tersebut, kata minum arak, hakim jatuhkan hukuman, tapi aku ampun kamu. Ini masalah besar. Ya, jadi banyaklah kekangan yang kalau kita nak kata sebelum kita pergi kepada pelaksanaan menyeluruh undang-undang jenayah Islam. Tapi selain daripada political will, cerita panjanglah kehendak politik, ya, anda pergi pada undang-undang ni sebab ini masalah besar. Anda kata 356 ni, konsep ni diperluaskan, tidak setakat Kelantan yang boleh melaksanakan hukuman undang-undang jenayah Islam, di negeri lain pun boleh terguna pakai. Tapi dalam masa sama kena buang ni benda-benda yang bila lakukan kesalahan, manusia pula boleh ampunkan kesalahan manusia. Padahal kesalahan ni disebut sebagai jarimah, jenayah yang berkait dengan hukum Allah. Ya, jadi tuan-tuan apa sekalian, anda tidak berhajat untuk panjangkan lagi pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah kita berhenti setakat itu pada ayat ke-18. Ya, faqul halaka ila an tazakka. Ya, insyaAllah dalam pertemuan akan datang kita boleh jadi kita akan sambung lagi sedikit daripada ayat ke-18 ini. Kemudian kita akan habiskan pada bahagian kedua, ya, cerita berkenaan dengan Nabi Musa AS dengan Firaun alaihi laknatullah, sebelum kita masuk ke bahagian 3 dan keseterusnya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.